Assalamualaikum, selamat pagi. Salam 1 Muharram. Detik permulaan. Ingat, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Hebat. Baca ayat sewa sendiri. Lirik lagu tu memang sentiasa terngiang-ngiang lah di telinga kita kan. Kalau kita berbesar pada tahun 80-an, 90-an, lagu tu memang akan mengingatkan kembali. Sebenarnya kadang-kadang tak faham apa itu hijrah. Itu sebenarnya yang membawa baik-baik lagu tu, erti Ma'al Hijrah tu. Masa tu juga kita fikir, kenapa hijrah itu pengorbanan? Kenapa hijrah itu perjuangan kan? Rupanya dalam lagu tu pun ada sebut. Disebabkan perpindahan Daud umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Kan? Masa tu juga kita baru belajar bagaimana untuk kita mengubah diri kita. Di tahun baru ni, hari ini adalah hari baru. Tahun baru sudah tentunya kita ada satu azam baru untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kalau kita dah baik tahun lepas, kita ubah untuk jadi lebih baik lagi. Apa pun salam Ma'al Hijrah 1445 Hijriah. Dan hari ini kita akan bersama dengan kalian. Mungkin yang bercuti tu sudi-sudilah tonton MHI sehingga 10.30 pagi. Semua cuti. Semua cuti. Jalan semua lengang. Kosong. Kosong. Alhamdulillah, itu adalah satu keberkatan untuk kita yang pergi kerja hari ini. 20 minit saja. 20 minit selama ni. Awak dari mana? Saya daripada Setia Alam. Oi. Selalu? Sejam. Ui. Dekat sejam. Dekat sejam. Tapi hari ini 25 minit. Sekejap je kita dah sampai. Tapi itulah dia. Hari ini juga merupakan hari sambutan Ma'al Hijrah yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di WTC KL, di mana ini adalah peringkat kebangsaan dengan temanya adalah Perpaduan Teras Malaysia Madani. Dan nanti kita akan bawakan sedikit perkembangan di sana bersama dengan rakan tugas kami, Ahmad Fitri Rihaya. Biasanya, kalau Ma'al Hijrah ni pastinya akan ada penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah. Kita tahu juga siapakah tokoh Ma'al Hijrah kali ini. Kan, sebenarnya kita akan menjadi contoh teladan jugalah. Daripada mereka tu kita nak tahu iktibar yang apa pengorbanan, perjuangan mereka selama ini. Ini akan umum hari ini? Betul. Yang di sinilah? Ya, di sini. Jadi, ayuh kita bersama dengan Ahmad Fitri Yahya yang berada di WTC KL untuk sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijrah. Dan kita bawakan ini dia keindahan udara hijrah di World Trade Center. Saya Fitri Rihaya memberikan gambaran awal tentang program kita berlangsung terlading. Yang akan menyaksikan seorang lagi tokoh akan dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah tahun ini. Namun dimulakan dengan mukadimah yang begitu indah, tausiah oleh pendakwa bebas yang tidak asing lagi, Datuk Farid Ravi, yang mengangkat tema perpaduan. Adalah satu perkara yang amat penting ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah SAW, yang mana teras perpaduan ini yang utamanya adalah tentang ketakwaan yang menghindari segala perkataan yang kesat, segala negativiti untuk membina tamadun yang unggul. Itulah yang dibawakan oleh Ustaz dalam usaha untuk membawa gambaran bagaimana perpaduan adalah teras Malaysia Madani yang di-highlightkan atau ditengahkan dalam sambutan pada kali ini. Dan dengan dapat pastikan di visual yang kami paparkan sebelum ini dapat menyaksikan keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dan juga keberangkatan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong untuk membawakan lebih presih pada majlis yang bermakna ini. Jadi hari ini dimulakan dengan doa, dimulakan dengan tausiah, dimulakan dengan pelbagai iktibar untuk membina perpaduan ini, dihindari segala negativiti yang dapat menghancurkan masyarakat, kerana terasnya bermula dengan dalam jiwa, dalam hati, dalam dada sebagai seorang Muslim yang bertakwa, menghindari semua unsur-unsur nasir yang membawa kepada perpecahan dan pergolakan. Dan nanti saya akan bawakan kepada anda bagaimana acara akan berlangsung pada hari ini, yang mana dalam dewan ini nampak begitu protokol, nampak begitu kemas untuk melambangkan bahawa ini usaha yang padu digerakkan oleh kerajaan dan juga JAKIM untuk mengangkat nilai dan prestasi bagi sambutan Ma'al Hijrah. Permulaan yang baik, permulaan yang indah, permulaan yang madani untuk mendapatkan rentak baru kehidupan yang bersumber daripada iman dan takwa. Nanti saya akan kembali lagi untuk temu bual wakil pihak JAKIM untuk membawa bagaimana perjalanan untuk hari ini dan juga apakah inspirasi untuk melengkapkan tema sambutan pada kali ini, perpaduan teras Malaysia Madani. Semoga kita semua bermula hari ini dengan hijrah dan kata kuncinya ialah takwa yang akan membawa kepada satu tahap yang tinggi dalam keimanan dan ajakan paradigma yang menteraskan kepada keimanan. Semoga dikurangkan dengan afiah sebaik mungkin. Kembali selepas ini terus bersama kami di Malaysia hari ini. Segak dan indah berwarna hijau. Sama awak di sini? Betul. Hijau, sejiwa. hijau sana kilat, hijau sini macam lebih kepada matte.
Made green. Tak apa, tetap kacak. Terima kasih. Okey, perpaduan teras Malaysia Madani itu sebenarnya yang diangkat. Kita nak faham juga sebenarnya kita senang berkata tentang perpaduan. Ayat perpaduan tu senang je, mudah cakap. Tapi bagaimana kita sebenarnya untuk membina perpaduan itu supaya kita, negara kita ni teguh berdiri, berbilang kaum kita tahu memang susah untuk kita satukan tapi kita cuba sebagai masyarakat kita kan. Ya, betul. Mindset tu pun penting juga. Mindset untuk kita berubah, mindset untuk kita bersatu tu adalah satu benda yang susah kita nak terapkan. Lagi-lagi mungkin kita pernah rasa susah sebelum ni. Kalau kita pernah rasa bagaimana naiknya, bagaimana kesusahan sebelum ini, mungkin untuk kita berubah tu kita ingat kembali, kita imbas kembali bagaimana kesusahan yang kita pernah alami sebelum ni. Betul. Selalunya kalau kita pernah berada di titik paling bawah, kan kita berubah, itu sebenarnya akan memberi kesan mendalam pada hidup kita. Jadi kita nak berkongsi sebenarnya, ini satu lagi kisah inspirasi bagaimana penghijrahan beliau ini dahulunya susah, mendaki sikit demi sikit, akhirnya berubah kepada satu kehidupan yang lebih sempurna. Dan membantu mereka yang dalam kesusahan juga. Sebab sebelum ni dia pernah rasa. Kan, dia pernah rasa dan pernah digelar gelandangan sebelum ini. Dan kali ini, bila beliau dah naik, bila dia dah rasa senang sedikit, beliau membantu pula gelandangan lain untuk sama-sama naik dan berubah seperti beliau. Jadi kita bersama dengan Masjidah Yanti Nasution Abdullah Omar yang berada di Ipoh, Perak sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaflah, kacau sibuk pagi ni. Puan Masjidah buat apa tu? Tengah goreng cucuk udang. Ya Allah, sedapnya. Ya Allah. Sebut pula pukul 9.40 pagi ni. Ramai ke kat kedai tu sekarang? Macam mana? Ramai ke kat kedai sekarang? Alhamdulillah, full house. Alhamdulillah. Okey. Puan Masjidah, bagaimana? Setiap hari ke berniaga? Ya, kecuali hari Sabtu. Okey, Kecuali hari Sabtu. Okey, kita nak tanyalah sebagai inspirasi kita ni, antara yang pernah dilalui oleh Puan Masjidah sendiri. Dulu pernah bergelar gelandangan membesarkan anak-anak, 4 orang anak ni selepas melalui fasa penceraian. Kita nak tanya pengalaman Puan Masjidah sendiri. Bagaimana sebenarnya Puan Masjidah bangkit daripada titik bawah tu untuk berada di tahap sekarang ni? Saya buat semuanya kerana Allah. Kerana Allah untuk anak-anak. Betul. Sebabnya saya berpegang pada satu, sesusah mana pun ilmu kena ada dalam hidup. Jadi dari situ saya bangkit semula lah. Tapi Puan Masjidah, untuk kita bangkit daripada satu kesusahan, macam yang Ri cakapkan tadi, titik yang paling bawah tu memerlukan satu kecekalan. Betul. Jadi apa sebenarnya yang membuatkan Puan Masjidah rasa ingin kuat dan berubah kepada lebih baik sewaktu itu? Kita hidup, tak selamanya kita nak hidup susah kan. Jadi saya kena kuatkan semangat untuk bagi anak-anak pelajaran. Jadi dari situlah saya terus bangun untuk berusaha lah. Dengan kehidupan yang dulu jadikan satu pembakar semangat untuk saya terus bagi anak-anak ilmu. Dan kerana anak-anak lah saya buat semua ni. Okey, kekuatan Puan Masjidah adalah anak-anak, 4 orang anak. Puan Masjidah ketika itu tahun 2018 difahamkan pernah melalui fasa gelandangan. Masa itu berapa lama Puan Masjidah? Dalam tempoh 2 bulan lebih kurang lah. Lebih kurang 2 bulan. 2 bulan gelandangan. Jadi bagaimana, macam mana boleh masuk daftar ke Anjung Singgah Perak ketika itu? Waktu itu saya diarahkan keluar daripada rumah sebab dikatakan sudah ada pembeli. Okey. Jadi kami keluar, jadi saya hilang punca, saya tak tahu nak duduk di mana. Kebetulan saya kerja sambilan di kedai Dobi, salah satu kedai Dobi. Jadi atas ihsan tuan punya Dobi tu, saya duduk di bahagian belakang kedai Dobi tu lah. Jadi ada hampir 2 tahun juga saya di situ. Lepas tu bila Dobi tu berpindah, jadi kami tak ada tempat tinggal. Saya cuba tanya pada kawan-kawan macam mana ada ke apa-apa bantuan ke macam mana kan. Jadi ada salah seorang kawan, dia bagi tahu
cuba pergi ke Majlis Agama Islam Negeri Perak, berhubung dengan pusat zakat Baitul-Mal. Saya cuba tanya. Jadi ada salah seorang kawan kata, dia bagi tahulah kita ada rumah transit untuk yang tak ada tempat tinggal. Tapi saya cuba tanya, saya pergi bertanya, waktu itu hampir cuti sekolah hujung tahun. Jadi anak-anak semua akan balik, anak-anak yang di asrama akan balik. Saya pergi tanya, kebetulan masih ada kosong. Masih ada kekosongan, jadi cuti sekolah tu saya bawa lah anak-anak. Penerimaan dia orang kan waktu itu yang saya rasa sangat susah. Anak-anak tak boleh terima. Dia orang cakap, kenapa mama daripada kita ada rumah, ada bilik, ada dapur, ada ruang tamu. Tiba-tiba kita duduk keadaan macam ni. Duduk di lobi waktu masa dia orang. Lepas tu, dah daripada lobi tu, kena pula duduk di rumah transit. Duduk rumah transit. Duduk berpisah pula tu, anak lelaki dan anak perempuan. Dia dipisahkan lah sebab patut umur, jadi tak boleh duduk sekali lah. Yang lelaki dia ada tingkat 2, yang perempuan, anak perempuan dengan saya di tingkat 3. Dan keadaan itu sebenarnya memberi kesan kepada anak-anak masa tu? Macam mana? Memberi kesan kepada anak-anak. Sangat. Sebab anak saya yang nombor 4, yang bongsu, dia ada jantung berlubang. Dia ada jantung berlubang, jadi dia tak boleh nak terima. Dia tak pernah berpisah tidur dengan saya. Bila terpaksa berpisah tidur dengan saya tu, dia menangis di tangga. Waktu tu lah saya tak boleh nak terima lah. Ya. Tapi daripada situasi itulah yang membuatkan Puan Masjidah ingin berubah kepada yang lebih baik sewaktu itu, betul? Ya. Atas dasar itulah saya kuatkan semangat lah. Kena kuatkan semangat. Mental kena kuat. Sebab saya rasa kalau tak kuat, kita mungkin yang tak elok lah kan. Ya, sebab Puan Masjidah perlu menyara 4 orang anak. Dan kalau ibu sendiri rasa macam sewaktu itu tak kuat, bagaimana pula keadaan anak-anaknya. Kami memang kagum dengan kecekalan Puan Masjidah, dan disebabkan itu Puan Masjidah sekarang ini pula ingin membantu gelandangan yang ada untuk berubah. Betul? Betul. Bagaimana? Apa antara inisiatif yang dilakukan oleh Puan Masjidah? Kita semangat kena kuat lah. Semangat kena kuat. Jangan pernah mengalah. Hidup jangan pernah mengalah. Sesusah mana pun kita percaya Allah akan bagi jalan. Allah akan bagi rezeki. Setiap anak tu sebenarnya dia ada rezeki dia. Kita sebagai orang tua, sebagai perantara, kita lah sebenarnya yang kena main peranan. Kita yang kena bagi semangat untuk diri kita dulu. Semangat untuk kita, lepas tu baru anak sama belum satu. Jangan abaikan anak. Apa pun keadaan, jangan abaikan anak. Sebab itulah satu-satunya harta yang tak boleh kita beli. Puan Masjidah, disebabkan kekuatan yang ada diperolehi oleh anak-anak ini, Puan Masjidah sini sekarang ini turut membantu golongan gelandangan di ASP yang pernah Puan Masjidah duduk dulu di Anjung Singgah Perak. Jadi bantuan yang bagaimana sebenarnya Puan Masjidah lakukan untuk mereka? Saya, kalau ada apa-apa program yang dipanggil oleh pihak Anjung Singgah, saya pergilah. Saya bawa anak-anak. Kita dah di tahap mana pun kita, jangan, sebab kita pernah berada di bawah, paling bawah. Jadi kita jangan, kalau berada di kedudukan sekarang bukanlah sesenang mana, tapi selesa. Jangan kita pandang rendah lah dengan siapa saja, apa pun taraf hidup dia, siapa pun dia, jangan kita pandang rendah. Jadi saya cuba kongsi pengalaman bersama penghuni-penghuni, bekas penghuni. Jadi setiap kali pihak YKN Anjung Singgah Perak panggil, kita turut serta sebab kita berada di tempat tu. Jadi kita kena bagi dia orang semangat sama.
Ya. Okey, jadi sekarang ini usaha yang dilakukan oleh Puan Masjidah untuk membantu gelandangan itu adalah sesuatu yang harus dipuji dan juga apa yang dilakukan oleh Puan Masjidah sekarang adalah berniaga. Jadi mungkin Puan Masjidah boleh bagi tahu kat mana kedainya, pukul berapa bukanya, mungkin kita boleh cerita kepada penonton MSI. Okey, lokasi saya di Kampung Kepayang Pepak, Ipoh Perak. Okey. Nama kedai Farm Cafe. Okey. Waktu operasi 7.30 pagi sampai 12.30 hari. Daripada hari Ahad sampai hari Jumaat. Okey. Puan Masjidah, boleh ke tunjuk sikit? Kuih-kuih. Apa suasana di kedai tu? Tolak sikit nak tengok juga. Kuih-kuih. Saya minta suasana, saya minta kuih. Boleh tunjuk sikit ke depan. Okey. Itu. Oh, ramai. Wah, besar. Kalau boleh jalan sikit ke depan ke lah, banyak pula permintaan. Banyak permintaan. Tengok tu. Okey. Pengunjung-pengunjung semua. Paling famous apa ni? Orang suka beli menu apa ni kat sini? Dia ada 5 kios. Saya salah satu ada lah. kios. Okey. Salah satu je lah. Ada pelbagai lah. Pelbagai pilihan. Jadi sebab tu orang cari kan. Jadi kuih apa yang paling mendapat sambutan dekat Kedai Masjidah? Saya cucu udang. Tunjuk sikit cucu udang. Alah. Tak tengok rupanya Pelan-pelan tadi dia akan yang pergi ke makanan. dalam kuali tu dia tak hangus kan masa kita cakap-cakap tu. Ada orang angkat dah. Dah angkat dah. Dah angkat, alhamdulillah. Tu dia. Tu rupa cucu udang. Rapat sikit. Rapat sikit. Lapar tu. Dapat betul. Ya Allah, warna dia perfect. Lepas tu Alhamdulillah. ada lempeng. Ya. Lempeng? Lempeng pun ada. Makan dengan sambal Boleh lah. sedap ni. Kita singgah lah. Boleh. Kita singgah nanti. Kereta awak laju boleh. Nanti bawa kita. Terima kasih banyak-banyak Puan Masjidah. Apa pun kita ucapkan tahniah juga sebab sebelum ni pada tahun 2021 Puan Masjidah mendapat anugerah ikon wanita negeri Perak. Tahniah diucapkan. Tahniah Puan Masjidah. Semoga dengan cerita inspirasi daripada Puan Masjidah ni memberi inspirasi lagi kepada ramai orang untuk berubah dan tidak putus asa dengan kesusahan yang dialami. Kami sendiri kagum dengan apa yang dilakukan oleh Puan Masjidah dan kami sendiri pun mungkin kalau berada di tempat Puan Masjidah tak dapat buat apa yang Puan Masjidah buat. InsyaAllah. Itulah kekuatan dia kena ada dari dalam diri kita sendiri. Okey. Tak percaya setiap ujian tu sekali kita gagal, 2 kali kita gagal. Takkan sekali pun Allah tak bagi kita berjaya. Betul. Baik. Bangkit. Jangan pernah rasa sekali kita jatuh, jangan pernah rasa kita akan gagal selamanya. Makin ke atas kameranya. Puan Masjidah, terima kasih banyak-banyak ya. Salam Al-Hijrah. Selamat tahun baru hijrah juga. Okey. Puan Masjidah. Kepada perubahan yang lebih baik. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia Puan Masjidah. Seorang insan yang kalau kita tengok ceria dan dengan apa yang perubahan yang telah pun dialami sekarang ini, peningkatan kehidupan yang didapati sekarang membuatkan Puan Masjidah happy, bahagia bersama keluarga dan anak-anak. Saya suka apa Puan Masjidah cakap. Dia selalu kita dengar kalau gagal sekali, maknanya tidak bererti kita akan gagal selamanya. Tapi dia kata walau sekali gagal, 2 kali gagal, maknanya lebih daripada sekali tu. Kan? Tidak bererti kita akan gagal seterusnya. Bangkit. Okey. Itu yang kita kongsikan tentang kisah Puan Masjidah, penghijrahan yang cukup luar biasa dan sempurna kehidupannya. Selepas ini kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita nak... Okey, kalau tadi kita cerita pasal perjuangan. Ini kita nak cerita pasal perpaduan. Perpaduan yang boleh dipupuk dalam penghijrahan kita ni. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita kejap lagi untuk kita memahami erti perpaduan dalam Ma'al Hijrah. Dia adalah satu langkah untuk kita berhijrah daripada untuk menjadi seorang individu lebih baik. Dia adalah perjuangan individu. Setiap orang dia punya step dia, masing-masing punya perjuangan lah. Hijrah bagi saya maksudnya berubah menjadi yang lebih baik. Contohnya macam sebelum ni kita tak pernah bersedekah, tapi kita cuba untuk bersedekah hari-hari. Bagi saya hijrah ni, even walaupun dia dah dari sejak dulu lagi kita sentiasa ingin nak berpindah untuk
memperbaiki diri kita daripada satu tempat yang lama ke tempat yang baru. So kami masih lagi, bagi saya, kita sentiasa mengalami that status of change. So every day kita nak cuba makan makanan yang lagi elok, nak menjaga kesihatan. Bagi saya pengertian hijrah tu besar, terutamanya pada diri kita lah. Macam mana cara kita nak berubah diri kita ke arah lebih baik. Berhijrah ke lebih baik lah. Dari segi pemikiran, gaya hidup, terutamanya agama lah. Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu satu penghijrahan. Saya daripada Kedah datang ke KL untuk cari kerja, itu satu penghijrahan. Term hijrah tu adalah perjalanan ke satu tempat ke satu tempat. Baik, itu sebahagian daripada kefahaman sebilangan ataupun segelintir masyarakat kita tentang penghijrahan. Tapi bagaimana penghijrahan membentuk perpaduan? Kan? Kita nak tahu kan, macam mana hijrah daripada yang tak baik pergi ke baik, tapi boleh membentuk perpaduan. Itu kadang macam mana? Tapi kalau kita lihat kembali bagaimana sebenarnya penghijrahan Rasulullah SAW dulu kan, pada 662 Masihi itu. Satu perpindahan daripada Kota Mekah ke Madinah tu jauh tu. Kan, mengambil masa yang lama, tempoh yang lama dan pengorbanan, kesabaran semua ada dalam tu. Dan bagaimana menyatukan baginda menyatukan perbezaan kaum sewaktu itu. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, iaitu Fellow Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq dan Fariha. Okey, nama perempuan memang susah sikit. Tak apa, tak hafal nama perempuan, alhamdulillah. Nama lelaki ada. Isteri tengok tu Okey. Okey, hari ini sebenarnya kita nak belajar mengenai erti perpaduan, bagaimana perpaduan boleh dibentuk dalam penghijraan. Tapi bagaimana pula sewaktu zaman Nabi SAW sebelum ini, baginda membentuk perpaduan itu, menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Mungkin doktor boleh ceritakan sewaktu itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyatukan kaum sewaktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertamanya saya ucapkan kullu am wa antum bi khair kepada semua penonton kita. Selamat tahun baru Hijrah 1445. Dan ini bermaksud dah 1445 tahun sejak hijrah yang Haziq sebutkan tadi. Dan apa yang dilakukan tu oleh Rasulullah, kita kena tengok keadaan semasa tu. Sebab apa yang menjadi punca kepada Rasulullah berhijrah tu. Dan Rasulullah berhijrah, dia bukan suka-suka saja nak hijrah. Bahkan pada masa tu baginda Rasulullah SAW, apa yang jadi masa tu, dia punya datuk dia Abdul Muttalib telah meninggal, dan isterinya Khadijah pun telah meninggal. Dan pada masa itu kaum Quraisy, baginda telah mula berdakwah secara terang, terbuka, dan disebabkan baginda menegur amalan-amalan Quraisy yang pada masa itu menyembah berhala, membunuh bayi, budak-budak, menekan, menindas, menipu, membohong dan sebagainya. Mereka merasakan apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu sebagai ancaman kepada amalan kebiasaan mereka. Jadi itu yang pengertian hijrah tu. Hijrah tu asal perkataannya itu bukan maksudnya pergi ke satu tempat lain. Dia asalnya daripada hajara. Hajara maksudnya memutuskan ikatan daripada satu amalan yang lama. Adat, kebiasaan yang lama yang muncul daripada budaya ciptaan manusia yang telah menyeleweng kepada bila diputuskan itu, dia menyambung kepada satu amalan budaya yang diterbitkan oleh wahyu. Wahyu diturunkan oleh Allah. Dan pada masa itu apabila mereka menindas Bani Hashim, Quraisy, dalam Quraisy itu ada banyak bani, dan salah satunya Bani Hashim yang mana Rasulullah dalamnya, mereka itu menekan dan menindas. Dan apabila turun wahyu Allah memberi kebenaran kepada Rasulullah untuk berhijrah, memutuskan pertalian kepada adat itu, barulah Rasulullah pindah ke berhijrah ke Madinah. Dan apa yang sebelum itu, peristiwa Aqabah, apabila musim haji, musim umrah, orang Ansar, orang Khaus dan Khazraj yang bertelingkah di sana dan diapi-apikan oleh kaum Yahudi di sana, mereka mencari seorang
pemimpin yang boleh mendamaikan suasana. Dan mereka ketemukan itu dalam diri Rasulullah yang pada masa mudanya, pada masa budaknya, Rasulullah pernah menemani ibundanya Aminah selalu pergi ke Madinah. Jadi daripada kaum Khazraj mereka telah kenal Rasulullah dan kita tahu peribadi Rasulullah sebagai Al-Amin, seorang yang apabila saatnya baginda diangkat kenabian, dijadikan nabi pada umur 40 tahun, beliau telah pun dikenal sebagai Al-Amin, seorang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mematahkan hubungan dan tidak pernah mengkhianati amanah. Sifat-sifat ini terkumpul dan tak masuk akal bagi manusia tu tiba-tiba umur 40 dia nak bertukar menjadi orang yang pecah amanah, orang yang membohong, mengkhianati. Itu dah memang jadi sifat dia, jadi second nature bagi dia. Okey. Itu kita lihat bagaimana sifat kepribadian baginda Rasulullah SAW sendiri kan dapat memperlihatkan satu lagi fasa macam boleh menerima dengan baik bila berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita nak tanya doktor. Sekarang ni kita duduk di Malaysia kan? Bagaimana sebenarnya dengan apa yang kita dengar penghijrahan itu berlaku dah 1445 Hijrah. Kita nak membentuk satu penghijrahan yang boleh menyatukan perpaduan tu. Bagaimana kita nak relate dengan kisah Nabi Muhammad SAW itu sendiri? Sebab itu saya kata hijrah itu Rasulullah tunggu wahyu dahulu. Maksudnya hijrah itu berasaskan agama. Dan agama dalam bahasa Arab tu din, dan din itu ialah apabila kerana itu Rasulullah bila berhijrah ke sebelum itu dinamakan Yathrib. Kemudian setelah Rasulullah berpindah ke sana menjadi pemimpin bagi Yathrib dinamakan Madinah. Di Madinah tu ialah dia ismul makan, maksudnya nama tempat. Macam kita bila kita sujud dan tempat kita sujud dipanggil masjid. Dan apa ni itu cara bahasa Arab. Jadi Madinah tu ialah kota di mana din dilaksanakan, dan din itu yang Rasulullah kata sebelum dia bersetuju untuk berhijrah dibuat perjanjian dengan orang Aus dengan Khazraj sebagai syarat dia menjadi pemimpin mereka. Pertamanya mereka mesti menerima dia sebagai autoriti dia sebagai pemimpin. Keduanya mereka mesti berhenti daripada menipu, berhenti daripada mencuri, berhenti daripada menumpahkan darah, berhenti daripada berzina. Seandainya syarat-syarat dipenuhi, barulah Rasulullah pindah ke sana. Jadi maksudnya berbalik kepada soalan Farihah tadi, bagaimana kita nak timbulkan tu, kita kena tengok kepada agama. Dan agama ini ialah mana yang kita laksanakan di kota. Sebab agama ni dia bukan boleh terpencil, tersorok, tapi sebab agamalah Madinah itu ialah kota di mana kita laksanakan tuntutan-tuntutan agama. Solat, puasa, zakat. Dan solat kita kena solat berjemaah, kita kena dalam satu komuniti, dalam masyarakat. Kita nak bayar zakat, kita kena ada orang yang kita bayar zakat, kita nak sedekah. Kita nak pergi haji pun, hatta nak pergi haji pun kita perlukan orang. Jadi Islam ni bukan agama yang kena seorang-seorang duduk dalam gua bertapa, tak. Kita kena laksanakan dalam masyarakat, dan untuk itu kita kena ada perpaduan dalam masyarakat. Jadi kerana kita lihat agama Islam ni sebagai din, bukan sekadar ritual semata-mata, tetapi dia very social punya religion. Dia mengaitkan masyarakat, dan untuk melaksanakan agama, tuntutan-tuntutan agama tu kita kena hidup berpadu dalam masyarakat, tak boleh bermusuh-musuh. Jadi untuk kita menghidupkan perpaduan tu, untuk kita menyatukan sesuatu kaum itu, memilih pemimpin adalah sesuatu yang penting. Untuk kita memilih pemimpin yang berkualiti dan boleh menjadi ketua kepada perpaduan yang harus dibentuk itu. Betul. Jadi bagaimana untuk kita memilih pemimpin kita? Yang bagaimana kita tahu? Pertamanya kita kena sedar yang setiap daripada diri kita itu adalah pemimpin. Paling kurang sekali kita memimpin diri kita sendiri. Sebab Allah jadikan kita ni sebagai satu dipanggil miniature ataupun kecil daripada kerajaan Allah Ta'ala yang alam semesta ini. Sebagaimana Allah memerintah, mengawal, menguasai alam semesta itu, itulah kita ni dalam bentuk yang kecil, kita sekurang-kurangnya kita memerintah diri kita sendiri.
akal kita, hati kita, apa yang kita fikir, kan, kita nak makan apa, kita nak uruskan diri kita. Kemudian kita daripada situ kita berkembang uruskan keluarga kita. Sebagai seorang lelaki, seorang bapa, seorang suami, dia menguruskan, dia memerintah kerajaan keluarga dia sendiri. Kemudian masyarakat, kemudian pemimpin negara. Jadi dalam tu bila masyarakat tu, daripada itu kita kena sedar bagaimana kita nak tu mesti kita ada sifat-sifat yang yang macam Nabi tonjolkan tu. Sifat-sifat tidak berbohong, memegang amanah selalu, sering merenung ayat-ayat Quran, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dan itu ada satu hadis tu sebab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajir man hajara ila Allah anhu. Maksudnya seorang yang muhajir, orang yang berhijrah itu dia berhijrah ataupun dia memutuskan pertalian daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan itu kita fikir logik. Bila kita ada orang macam tu, kita seorang. Kalau ada beberapa orang dalam masyarakat, kemudian dia ajar dalam masyarakat, kemudian dia daripada masyarakat tu bila kita nak pilihan raya, kan kita ada nak pilihan raya dalam bulan Ogos nanti, dalam masyarakat dia dah kenal siapa yang ada sifat-sifat yang macam tu, sifat-sifat yang macam sifat Nabi. Kita kena kaji, kita kena tahu. Itu pasal kita kena ada hidup bermasyarakat, pergi masjid, kita kenal orang-orang, kita bermuamalah. Kalau tak hidup bermasyarakat, tak kenal, susah. Tak kenal kan. Kalau kita duduk, kalau kita duduk terpencil aja kan. Lagi-lagi kalau kita duduk tengah cerita orang pun tak boleh. Dengar cerita orang itu pun lagilah kan. Dari situ mengumpat, mengaibkan orang kan. Jadi bila kita dah kenal situ, jadi bila kita dekat peti undi, kita dah tahu dah siapa dah kita nak pilih. Dan orang ini akan jadi wakil-wakil rakyat kita. Dan wakil-wakil rakyat kita dari situ dia akan memilih di kalangan mereka tu siapa yang paling baik antara mereka. Ini semua daripada logik akal kita boleh fikir dia kesan akibat dia begitu. Tapi doktor kalau melihat sekarang ni, kita nak cakap pasal perpaduan penyatuan dalam zaman sekarang ni, mencabar doktor. Itu tidak dinafikanlah. Memang saya suka tadi bila Haziq dengan Farihah sebut tadi, itu memang daripada banyak kisah-kisah kita tengok tu memang penuh kesukaran kan. Dengan Nabi pun bila hijrah tu bukan dengan mudah-mudah pun, dia terpaksa buat helah macam mana sebab Quraisy hantar 11 orang nak bunuh dia. Kemudian dalam perjalanan tu memakan berbulan-bulan nak pergi ke, kemudian dalam masa tu dikejar pula oleh Quraisy. Tu halangan-halangan dan cabaran yang perlu dihadapi. Tapi satu yang kita perlu ubah adalah diri kita sendiri. Kita mula dengan diri pertama. Diri kita pertama sekali. Mungkin pesanan untuk penonton-penonton MSI di hari baru, di tahun baru ni doktor. Pesanan untuk kita membentuk perpaduan. Dan jadi hijrah ni bukanlah perkara yang sangat mudah dilakukan. Tetapi sejarah kita menunjukkan 1445 tahun perkara tu memang pernah jadi dan pernah boleh dibuat, boleh dilakukan. Tambahan cabaran masa tu bila Nabi nak pergi ke Madinah. Masa tu ialah masa zaman Empire Rom dengan Empire Parsi sedang bercakaran. Dia bukannya lari daripada Quraisy ni pergi ke suatu tempat yang aman damai. Lagi dekat dengan punca kuasa besar yang besar ni. Jadi perkara itu kita cuba tengok, lihat kita agama kita dengan lensa yang baru. Maksudnya bukan dari sekadar ritual semata-mata, tetapi ada satu tujuan yang lebih besar, tujuan peradaban yang lebih besar. Kalau Nabi tak buat hijrah tu 1445 tahun dahulu, kita tak adalah sejarah peradaban Islam yang sangat gemilang yang sehari ini. Yang saya rasa kalau kita pergi balik kepada asas itu, yang mana yang konsep din itu yang diceritakan kepada kita oleh Yang Mulia Tan Sri Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, perkara ini dikembangkan oleh beliau, maka kita akan faham Islam ni bukan sekadar ritual semata-mata, tapi dia menumbuhkan peradaban. Peradaban. Tamadun dunia yang lebih maju lagi pada hari ini kan, berdasarkan agama. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Husni di atas penerangan. Haziq dan Farihah. Tak cukup sebenarnya. Bila kita dengar doktor cakap ni, kita perlukan lagi banyak nasihat. Tadi tu sebenarnya baru mukadimah. Kita baru refresh, tekan button refresh je sejarah kita dengar dulu. Kita pun macam belajar, sejarahnya begitu. Jadi mungkin satu hari nanti kita boleh belajar lagi, kita boleh jemput lagi kalau topiknya bersesuaian. Jadi terima kasih kepada Dr. Muhammad Husni yang merupakan fellow
Institut Kefahaman Islam Malaysia dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam yang sudi bersama dengan kita untuk 1 Muharram 1445 Hijrah ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Okey, selepas ini, Haziq. Nampak tak? Menyanyi? Menyanyi? Mungkin nak lawan dengan Datin Alia ni. Tak boleh tu. Okey, kita berehat seketika. Kita bagi Ri bersedia untuk menyanyi bersama Datin Alia kejap lagi. Ya, Haziq. Sebalik wajah yang dilihat, kau saja mengerti apa yang tersirat. Setiap langkah ku tahu adanya hadirmu. Sebalik suara yang dilontar, namamu menjadi halwa yang didengar. Kau jawabannya di segala tanda tanyaku. Ya Allah, ku taburkan doaku. Ya Allah, ku berserah padamu. Ya Allah, ku pohon redamu. Ya Allah, hanya kepadamu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Awal, Ya Akhir. Ya Rabbi, Ya Rabbi, mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku manusia yang bergelar hamba, dan belas kasihnya sering diri damba. Aku kini akui engkaulah satu cinta hakiki. Ya Allah, ku taburkan doaku. Ya Allah, ku berserah padamu. Ya Allah, ku pohon redamu. Ya Allah, hanya kepadamu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Awal, Ya Akhir. Ya Rabbi, Ya Rabbi, mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Hanya ku pinta kepadamu untuk kau besarkan sabarku. Lihat bersama perilakumu semata-mata keranamu. Ku berserah padamu. Engkaulah ya Rabbku. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Awal, Ya Akhir. Mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Gitu, baru dancer masuk. Alhamdulillah. Wish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datin Alia dengan lagunya Elaika. Ya, bermaksud Kepadamu. Lagu tu kalau kita tengok, wow, dia macam berserah kepadamu. Ya, Kan? betul. Sesuai lah dengan kita punya hari tahun baru ni. Betul. Mak Hijrah kita ni. Tapi satu yang luar biasa juga, sebab kita tengok, Datin Alia, lagu dia macam Islamik sikit. Macam mana ni? Bagaimana idea ni timbul? Saya rasa saya banyak lebih berminat dan juga idea tu datang mencurah-curah selepas thank you Allah. Kan? Dan thank you Allah tu sebenarnya satu kejayaan. Betul. Satu kejayaan. Saya dapat anugerah dan benda tu menaikkan lagi lagu Islamik ni kepada satu tema yang lain.
Alhamdulillah. Ya, Bentuknya dia lagu ni dia punya genre kesinambungan dia punya genre tu lah. Genre dia macam lebih kurang. Gitu. pula. Dia memang dia tak lari jauh pun, cuma kali ni berkolaborasi bersama dengan Ustazah Hasni. Cuma hari ni dia tak dapat hadir kerana masih lagi belum pulang lagi daripada menunaikan fardu haji. So satu yang istimewa lah. Tapi bagaimana kolaborasi ni tercetusnya? Siapa yang merisik siapa pilihan siapa ni? Semestinya saya lah merisik Ustazah. Dan Alhamdulillah dia kata kalau lagu ni untuk kebaikan, dia kata untuk memberi banyak benda-benda positif pada yang ni, dia terimalah, dia kata Alhamdulillah. Suara tu macam kalau kita tengoklah video klip, ya Allah cantik. Dubai. Ya. Bila shoot? Seminggu sebelum Ramadan. Tahun ni? Ya. Kita shoot dekat Dubai. Konsepnya yang dapat tengok memang Arabik lah. Memang temanya Arab. Buat pula dekat Dubai. Jadi video klip ni shoot berapa lama ni? Sebab kalau kita tahu Datin Alia punya video klip daripada dulu sampai sekarang memang susah nak buat. Oh ya? Dia punya shooting tu. Dia punya shooting tu. Idea-ideanya semua lain macam. So bagaimana pula dengan ini cabaran dan juga timing nak shooting tu? Sebab saya company kecil je, ya. Itu betul lah kan. Kita terbang jauh ke negara luar kan. Jadi banyak benda yang kita kena ikut rules negara kat sana. Itu cabaran yang besar lah untuk saya dan Ustazah pada ketika itu. Itu kalau kita tengok video klip, cabarannya dari segi rakaman lagu ni bagaimana? Lagu ni sebab saya seorang yang cerewet, banyak kali recording masuk balik. Sebab satu lagi saya ni yang naif tentang pemahaman banyak benda lagi lah nak kena belajar. Jadi ada benda yang salah, saya tanya Ustazah, betul ke ni sebutan ni? Masuk balik, buat balik lagi apa semua. Ustazah banyak bantulah. Dan benda tu boleh improve juga untuk lagu-lagu selepas ni. Betul. Jadi adakah Datin Alia akan terus dengan lagu-lagu yang bertema Islamik lagi selepas ni? InsyaAllah. Ballad pun masih lagi. Masih ada lagi. Tetap akan ada. Ada lagi. So Datin Alia takkan stop buat lagu ballad. Akan balancekan lah. Saya kalau masih diberi rezeki untuk berada dalam dunia seni ni, sentiasa akan berkarya, semestinya nak bagi yang terbaik dan yang positif. Lagu ballad pun akan bertema positif. Kepelbagaian tu adalah. Jadi nak bagi peluang juga kepada Datin Alia untuk kepada peminat. Assalamualaikum. Selamat tahun baru muslimin muslimat semua. Dan saya juga nak beritahu, insya-Allah saya akan nak war-warkanlah, mengambil kesempatan. Boleh. Satu-satu kejutan yang akan diumumkan. 5 dan 6 Ogos ini saya akan berada di Istana Budaya sempena dengan konsert apresiasi keroncong bersama dengan Datuk Khatijah Ibrahim, Datuk Awi, Datuk Yusni Hamid. Jadi jangan lupalah datang tengok konsert keroncong ni. Tiket dah jual lah? Dah boleh beli. Dah boleh. 5 dan 6 Ogos. 5 dan 6 Ogos 2 hari. Datin Alia akan berada di sana untuk membuat persembahan. Jadi lagu-lagunya bagaimana pula nanti? Lagu-lagu macam ni? Keroncong lah. Okey, jadi kita akan dengarkan lagu-lagu keroncong. Bagaimana Datin Alia dan juga artis-artis lain menyanyikan lagu keroncong, boleh dah nanti 5 dan 6 Ogos. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datin Alia kerana sudi bersama kita. Kita doakan juga semua lagu ni masuk HL. Menang award lagi. Amin ya rabbal alamin. Alright, jadi kita nak terus bersama dengan Ahmad Fetri Yahya untuk sambutan Mahal Hijrah 1445 Hijrah Peringkat Kebangsaan. Dipersilakan Abang Fet. Baiklah, tadi berlangsungnya penganugerahan daripada Sri Baginda Yang Tuan Agong untuk dua tokoh pada tahun ini yang melibatkan Profesor Abdul Munir Yaakob dan juga Syekh dari Mufti dari India. Dan saya bersama dengan Ustaz Zakaria Osman, Ketua Unit Komunikasi JAKIM, untuk berkongsi tentang kemanisan anugerah ini. Mungkin Pak Ustaz komen sikit bagaimana dengan penganugerahan yang berlangsung sebentar tadi yang mengangkat tokoh-tokoh yang hebat dalam dunia keilmuan dan Islam. Tahun ini kita mendapat pencalonan daripada individu ataupun tokoh-tokoh dari dalam negara, lebih daripada 100 pencalonan. Setelah disemak, disaring, akhirnya tokoh tempatan dalam negara kita diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Munir bin Yaakob, mantan Ketua Pengarah IKIM yang juga merupakan tokoh undang-undang terkemuka tanah air.
itu tokoh dalam negara. Dan kita juga ada tokoh luar negara seperti yang diumumkan sebentar tadi, Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad, Grand Mufti of India ataupun Mufti Besar Kerajaan India, yang telah pun diperkenankan dan alhamdulillah diterbangkan khas untuk datang menerima penganugerahan pada tahun ini. Kedua-dua mereka ini mempunyai sumbangan yang signifikan kepada pembangunan umat Islam, khususnya di tempat masing-masing, dan secara umumnya sumbangan yang begitu besar untuk ummah seluruh dunia. Dan kita berdepan di zaman media sosial ni kan, yang mana mungkin ada setengah pihak yang kadang-kadang memikirkan soal dosa pahala, terlalu memikirkan konten ya. Jadi macam mana kita perlu angkat nilai perpaduan ini yang berteraskan kepada akhlak dan juga mungkin jasa yang mulia untuk kita damaikan masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, sebab kita perlu menggerakkan ke arah itu, Ustaz. Ayuh kita menyeru kepada semua kaum, semua agama, semua bangsa, khususnya rakyat di negara kita ini, untuk kita menelusuri teladan ataupun pengajaran daripada peristiwa ibrah daripada hijrah Nabi SAW yang berhijrah daripada Mekah ke Yasrib ataupun Madinah. Bagaimana baginda Nabi telah pun memperkenalkan adab, tata tusila dalam mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj yang telah bergaduh, berperang selama beratus-ratus tahun, dan bagaimana kaum Ansar dapat menerima penghijrahan kaum Muhajirin daripada Mekah, yang akhirnya inilah ciri-ciri madani yang kita inginkan, yang kita harapkan agar tersebar luas dalam kalangan masyarakat di negara kita. Dan juga kita melihat sebelum kita pergi ke tahap yang lebih tinggi yang melibatkan masyarakat ya, juga penting kepada ibu bapa sebagai ketua keluarga untuk membina teras di rumah. Madrasah itu bermula di rumah, yang mana perlu didik dengan kebaikan yang sebegini, memahami perpaduan dan tidak kita mungkin indoktrinasi dengan perkara yang negatif. Ya betul, saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Ahmad Fitri itu tadi, adalah trust kepada pembangunan akhlak, pembangunan saksiah seseorang individu itu tidak perlu lahir sejak daripada kecil kan. Sebab itu Islam mengajar kita bila lahir saja daripada perut seorang ibu, kita diazankan sebagai memantapkan trust ataupun asas akidah. Kerana inilah yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebelum berhijrah, Nabi telah pun menanam keimanan, kekuatan akidah, ketakwaan kepada yang nak berhijrah. Begitu juga kepada kaum yang ada di Madinah itu diberikan sedikit asas kepada akidah. Akhirnya akidah itulah yang akhirnya yang akan membawa kepada kefahaman pentingnya nilai perpaduan itu. Dan sekarang ini di belakang bermula persembahan yang mengangkat tema yang cukup unik dan hebat, yang mana mencerminkan bangsa yang progresif, yang madani, yang dapat menghirup makna perpaduan dalam usaha untuk kita kembangkan lagi masyarakat ke peringkat yang lebih tinggi, berteraskan iman dan takwa. Terima kasih Ustaz berkongsi penghargaan kepada tokoh dan juga mungkin meniup inspirasi untuk menjadi masyarakat yang berbudi, penyayang dan paling penting madani sepanjang zaman. Dan kita akan terus bersama di MHR nanti, terus kembali ke bahasa ini untuk liputan yang berikutnya di Hamparan Ilmu Ma'al Hijrah. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita dah berada di penghujung rancangan, tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu apa yang terdapat di dada Akbar. Oi, sibuk pula pakcik tu. Cari apa? Saya ni mencari cerita. Seumur dalam cerita, dalam apa ni, akhbar hari ni berita semua. Berita sama? Berita menarik perhatian. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu berita muka surat 5 Kosmo. Jangan jawab panggilan tidak dikenali. Waspada scam panggilan telefon, di mana ada seorang pengguna yang menerima panggilan daripada skamer yang menyamar sebagai pegawai syarikat telekomunikasi yang dia kata telah memenangi hadiah bernilai RM2,000. Ya. Sejurus selepas itu dia kena tekan link yang dia dapat dekat telefon, dan kalau kita tekan link tu automatik. Weh, nak cakap pasal scam ni kan, saya cakap pasal scam ni kan, kadang-kadang kan link tu bila dia masuk sekarang kan Telegram tu memang lubuk scammer. Jadi hati-hati kan, sampai kan ada scammer ni menggunakan taktik pukau. Dalam Telegram dia pukau? Telegram tu dia letak link, awak tekan link tu. Kena pukau? Dia katalah dia cakaplah, oh awak bagi invest duit berapa ribu, dalam bagi 1,000. Hang tunggu set 3-4 jam, nanti hang dapat lebih lumayan. Dapatlah 30,000 kau dapat 10,000. Terpukau dengan jumlah tu lah. Lepas tu bila awak
kata, betul ke ni? Dia terus call awak. Dia terus call awak, masa call tu dia akan pukau. Okey, masa telefon tu dia akan pukau. Jadi, daripada apa yang kita dengar Fariha ceritakan tadi, berhati-hati sebab setiap titik pergerakan kita tu mungkin menjadi perhatian skema-skema ni. Sebab skema ni pun dah pandai, lebih licik. Dia lebih licik daripada orang yang lebih licik. Dia lebih licik. Nak baca berita lain pun tak sempat. Berita tak boleh, tak ada. Sama je. Okey. Okey, apapun, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini. Salam Al-Hijrah 1445 Hijrah. Jangan lupa besok kita akan bersama untuk topik suhu optimum pendingin hawa bagi menjamin keselesaan. Adakah suhu optimum tu boleh menjamin keselesaan? Betul. Kadang-kadang kita masuk je tengok okey 16. 16 terus. Buka pada tinggi. Ya. Tengok-tengok bil elektrik mencanak naik. Okey, jadi kita doakan agar yang baik-baik saja untuk anda. Semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Kita jaga diri, jaga keluarga juga, jaga juga apa kita punya amalan dan sebagainya untuk Mak Al-Hijrah ni. InsyaAllah. Okey, jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum.